Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wa rasulihi. Allahumma ghnina bi haram. Bismillahirrahmanirrahim. Ya da'i ya hayyu ya qayyum ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadri wa yassir amri wa tamam lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya wallahu qad fazal muttaqun. Allah Ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazanika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasukru Allah. Bismillah ma sya'allah la yasukru su'allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhammalaka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa ni ke subuh pagi ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di masa insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Masih lagi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, muka surat 204 juga. Perenggannya seorang datang pada Abdullah bin Abbas. Betul kan? Yang kitab baru 204, kitab lama 250 insya-Allah. Bab al-ikhtikar, menimbunkan makanan. Auzubillahi minasyaitonir. Seorang datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan berkata, "Berilah nasihat kepadaku." Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Usika bi sittati asya' awwaluha yaqinu qalbi bil asya' allati takaffala Allah laka biha wassani adam al-fara'is liwaqtiha wassalisu lisan ratbun bi zikrillah warrabi'u la tuwafiqu syaitan fa innahu hasidun lil khalq wal khamisu la ta'murid dunya fa innaha tukharribu akhiratak wassadisu an takuna nasiha lil muslimi daima. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya berwasiat kepadamu 6 macam. Yang pertama, percayalah dengan keyakinan hatimu terhadap apa yang telah dijamin oleh Allah untukmu. Yang pertama. Yang kedua, kerjakanlah kewajipan-kewajipan tepat pada waktu. Yang ketiga, jangan menurutkan hawa nafsu syaitan kerana ia hasut kepada manusia. Yang keempat, hendaklah lidahmu selalu basah kerana zikir kepada Allah. Yang kelima, jangan memakmurkan dunia kerana ia akan merosakkan akhirat. Yang keenam, hendaklah engkau sentiasa sayang dan menasihatkan kaum muslimin. 6 perkara yang sahabat Abdullah bin Abbas nasihat. Yang pertama, percaya dengan keyakinan hatimu terhadap apa yang telah dijamin oleh Allah untukmu. Maksudnya kita ni dah disiapkan fulan bin fulan, itu saja rezeki dia, itu saja umur dia. Ini dah masuk hari yang ke berapa puasa? Berapa ini? Hari ini dah ke-6 tuan-tuan. Ke-6 lajunya, tinggal lagi 24 hari je.
Panjang masa 30 hari asal, sekarang tinggal 26 hari, tinggal 24 hari. Kalau panjang umur kita, dapatlah kita puasa 30 hari. Kalau kita pendek umur, berpuasalah kita selama-lamanya. Kata Tuan Guru Datuk Ismail Rams. Ingat? Itu saya catat. Saya ikut dia, saya catat. Ya? Panjang umur dapat puasa 30 hari. Pendek umur, berpuasalah kita selama-lamanya. Dia cakap. Bila kita catat, tahun lepas dia tak sempat 30 hari. 7 hari je Ramadan dia pergi. Malam Jumaat 12.32 malam. Ni kita dah hari yang ke-6 betul. Dia untung malam Jumaat. Kita dah masa malam, dah masuk malam Ahad, dah malam masa ni dah lepas. Yang untung siapa? Semalam, yang malam Jumaat. Budak yang hantar makanan kena 4 pokok, hujan ribut di Ceras ke. Allah. Tak cukup 60 tahun, 20 umur dia. Allah, tuan. Tapi Allah panggil dia tengah puasa. Tengah puasa. Ya? Tengah nak bekerja, hantar barang makanan. Allah. Allah pilih. Allah panggil. Musabab, presiden. Untung dia, untung. Tengah hujan ribut macam tu. Allah panggil dia dalam keadaan bertugas, dalam keadaan mencari rezeki yang halal. Ni yakin, percayalah dengan keyakinanmu, hatimu terhadap apa yang telah dijamin oleh Allah. Yang Allah jamin, jangan tak yakin. Sebab tu kita bergantung dengan Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, dah masuk dah hari ni 6 Ramadan. Kata Tuan Guru Dr. Basit, saya catatkan di sini, pada kuliah subuh dia di Surau Rehan, Bandar Teknologi tahun 2016, Isnin 2 Mei 2016. Apa dia kata? Hendaklah kamu semak hati kamu di 3 tempat. Tengah-tengah Ramadan, semaklah hati kita. Ya, apanya? Tempat tersebut 3. Pertama, ketika didengarkan Al-Quran, dibacakan, dialunkan. Al-Quran didengarkan, dibacakan adalah untuk hati, bukannya untuk telinga sahaja. Di mana hati kita? Hari-hari sekarang Ramadan baca Quran, betul? Allah. Ada pula lagi My Quran Time. Allah, dengan tadabbur, dengan tadabbur. Sayang Allah Ta'ala begitu. Sayang yang amat sangat. Berterusan dah. My Quran Time dah 10 juzuk. Sekarang ulang kaji lagi. Nampak? Sayang Allah Ta'ala. Hati kita di mana sebenarnya? Kalau kita tak baca, yang kata Datuk Ustaz Fazrul, kita dengar, kita senyap, kita hormat ayat-ayat Allah Ta'ala tu, pahala dia pun hebat. Tak baca pun, kita dengar Allah, ayat Allah Ta'ala, gementar kita. Apalagi kita khatam berkali-kali Ramadan, betul? Sebab tu kata Ustaz Syahri Abdul Rahman, tak salah khatam berkali-kali. Kita follow orang zaman dahulu. Tapi yang sepatutnya, yang cantiknya lagi, kita ambillah satu muka surat tu, satu ayat tu kita ambil, kita tadabburkan untuk diri kita. Apa mesej Allah personally dekat kita? Tu nampak cantiknya Quran. Khatam tak ada masalah, tapi terjemahan tu, tengoklah satu ayat, satu muka surat, carilah jalan. Kita ada masa betul untuk khatam, tapi masa mesej Allah tu personally dengan kita, bukan orang lain, dengan kita personally. Faham tak personally ni? Mesej terus ke otak kita. Masa Allah hantar bukan untuk siapa tak, personally dengan kita. Sebab tu ayat tu disusun elok je. Ya, tu maksudnya kena renung. Itu panggil tadabbur. Tadabbur tu apa mesej Allah kepada kita. Macam semalam kami bincang surah Al-Kahfi, tadabbur TNT. Kita bincang macam mana ayat nombor 11. Ayat nombor 11 yang menceritakan bagaimana pemuda-pemuda lepas dia berdakwah,
diterjah, dihalang, dihantar macam-macam obstacle, tak suka dengan dakwah dia. Lepas tu diperintahkan dia masuk ke gua, betul? Ke gua. Allah tutup telinga dia, Allah tutup mata dia. Satu lagi tafsiran, Allah tidurkan dia beratus tahun. Maksudnya apa? Untuk kita kena cari satu gua dan satu masa kita kena ada renung kita dengan Allah Ta'ala macam mana. Ni Allah bagi 30 hari Ramadan, cuba renung. Jangan kita terkejar-kejar. Kita dengan Allah Ta'ala berapa peratus kita dengan Allah Ta'ala. Tu gua kita. Yang pemuda Al-Kahfi dia gua dia bukan sikit, beratus tahun duduk. Pasal Allah nak menyelamatkan dia. Hebat. Kita pun sama juga. Kita nak ajak orang ke surau, belum tahu. Ajak orang ke masjid, belum tahu. Ajak orang puasa, orang nak ajak berjemaah, belum tahu. Banyak sangat halangan. Pasal hati dia, hati yang keras, tak hendak. Salah satu puncanya, bab-bab yang bersyubhat dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Syubhat benda yang tak halal, syubhat benda-benda yang maksiat. Ni yang sedih yang terbaru. Yang sedihnya orang Islam, syubhat pula benda-benda yang menghala judi. Judi masuk pula dalam bulan Ramadan. Tak malu langsung dengan Allah Ta'ala. Yang follow, betul lah, yang buat orang kafir, yang syubhat tu, yang terlibat tu dengan bersunat semua. Betul-betul semua yang bersunat. Kalau ikut hukum saya, tangkap semua tu, sunatkan lagi sekali. Teruk sangat. Tak malu dengan bulan Ramadan lagi. Yalah, dapat skrip, baca skrip. Takkan dia tak faham baca skrip? Takkan bodoh sangat baca skrip? Kalau pengarah suruh masuk longgang, masuk tak longgang? Oh, kan sekarang profesional, betul? Boleh Google lagi apa mana perkataan. Kalau bodoh sangat tak tahu baca skrip tu, Google semua tu. Main terus pasal Al-Fulus, kata Datuk Ismail Amas. Bab Al-Fulus yang penting, Al-Mampus besok di akhirat. Kata tu dia tak faham. Kalau kita dengar kata tu guru, duit punya besar, memang mati kita besok di akhirat. Janganlah, tu satu hal. Tu kena hati kita di mana. Janganlah tak ada sensitif langsung. Tu satu hal lagi. Tu satu lagi yang tak boleh puasa. Sampai tak boleh puasa. Kau puasa aku pukul. Dipukul betul. Kita ni negeri mana kan? Tengok berita ni macam kita di Uighur tu, Uighur. Yang kita duk bantu tu kan. Rupanya kat sini mana macam tu juga. Allah. Tu hanya kena ada bab sensitif kita. Betul lah. Tak masyarakat majmuk, tapi kita ni dengan Allah Ta'ala jaga depan. Jangan dibiarkan dipijak-pijak. Kita kesiankan generasi yang akan datang. Kita ni dah 40, 50, 60 ni memang terkubur lah. Pasal kita calon-calon jenazah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Surah Sajadah. Betul? Tu. Tak. Kita ni mana nak mati dah. Yang akan datang ni ke mana negara-negara? Generasi akan datang. Tak kira lah generasi Y ke generasi Z. Ke mana sebenarnya? Kalau tak kita turunkan Quran, kalau tak bantu dia dengan Quran, itulah ayat-ayat Allah Ta'ala. Balik tadi, hati kita semak pada bacaan Quran. Kat mana hati kita? Yang kedua, semak hati kita waktu di majlis zikir. Ada dua di sini cantikkan. Yang pertama, majlis ilmu. Yang kedua, solat tadi. Kat mana hati kita waktu majlis zikir? Waktu kita berkuliah macam ni, ustaz tegur je, terasa tak kita? Terasa. Kena terasa. Kena pula ustaz cakap pedas. Memang pedas. Kalau kita cakap lembut, baca je ikut kitab, baca ikut buku, lelak kita. Apa ustaz kuliah tu? Betul. Simple. Khutbah Jumaat, betul. Tanya khutbah Jumaat lepas, tak ingat. Pasal apa? Takutnya dia dengar orang.
Yang betul-betul khusyuk kata Tok Khatib, ittaqullah. Tidur terus. Tak percaya duduk sebelah belakang. Kena pula puasa, betul? Ada aircon, ada kipas. Lelap sampai ke habis. Waktu bila dia celik? Waktu ibadah Allah. Bangun dia. Dah habis khutbah. Allah tuan, bukan satu minggu, tiap-tiap minggu. Padahal ada waktu mustajab antara dua khutbah ulama beritahu. Berhentinya Tok Khatib tu baca khutbah sesi pertama, ada berhenti sesi kedua, ada break, betul? Tok Bilal baca selawat, baca doa. Kata Datuk Selamat, itulah masa kita angkat doa. Jangan kita fikirkan Bilal, kita fikirkan doa kita. Apa yang kita nak minta pada Allah. Itulah waktu antara yang waktu paling mustajab. Apalagi ni bulan Ramadan, waktu nak berbuka puasa. Kita kadang-kadang waktu buka tu lah yang paling sibuk, tak ingat Allah Ta'ala. Habis. Ingat apa? Lauk pauk, susun meja, macam nak makan satu sesi. Betul? Allah tuan, sepatutnya waktu nak berbuka tu lah zikir, ingat Allah Ta'ala. Tapi habis macam tu tiap-tiap hari. Kadang-kadang terlajak maghrib 15 minit saja yang afdal. Saya ingat lagi Datuk Ismail Amos, 15 minit 20 minitnya waktu maghrib tu. Waktu solat maghrib 15 minit hingga 20 minit ni, itu waktu afdal. Waktu lepas tu tak tahu kita. Jadi kadang-kadang kita makan, waktu makan tu melebihi waktu maghrib. Habis Ramadan ni kadang-kadang rugi serugi-ruginya. Pasal apa? Waktu maghrib terlalu pendek. Apa salahnya kurma dengan kurma dengan air kosong saja. Solat hari tak lari lauk yang dikejar ke? Tidak akan lari lauk tu dikejar. Gunung lauk. Pasal apa? Lauk macam gunung. Dah berhenti. Yang cantik lagi satu pesanan Tuan Guru, lepas berbuka tu tuan-tuan, cuba renung. Ini renung balik hati kita. Waktu kita berbuka, habis ya, Allahumma lakasum tu dah habis doa tu, rezeki yang kita makan, kita termenung 30 second, 40 second. Bukan 30 minit, 30 second. Apa kita renung? Kita renung, pagi tadi start pada imsak sampai maghrib ni, aku puasa ke tidak? Betul ke aku puasa? Ada bab khauf, takut kita dengan Allah, tak diterima ibadah puasa kita. Kena ada juga. Cek balik. Bila ada bab takut, kita bimbang. Bila kita bimbang, kita ada bab harap. Harap terus pada Allah Ta'ala, kita angkat tangan doa. Mohon, bila kita doa, kita sangka baik dengan Allah Ta'ala. Bila sangka baik, dalam hadis qudsi, Allah menurut sangkaan hamba-Nya. Aku menurut sangkaan hamba. Bila sangka baik dengan hamba dia, Allah pun sangka baik dengan kita. Tu lepas buka puasa. Sama juga lepas semayang. Aku tadi semayang tarawih, contoh. Sini tarawih 20. 20. 8. 20. Tu. Tak kisah apa. Tu. Alhamdulillah, tak kisah lah 8 tu 20. Semalam tempat dia kena dia sound. Ya kan, dia sound geng 08. Geng 08. Dia sound geng 04. Allah. Dia juga geng 04. Sayang tuan, tahun lepas dah tak boleh berjemaah tarawih. Tahun ni Allah bagi, walaupun ada SOP, Allah bagi tarawih di masjid surau. Patutnya kita sayang masa kita dengan Allah Ta'ala pada Ramadan. Takut ini Ramadan yang terakhir, kata TV Al-Hijrah. Betul? Takut jadi tuan. Bimbang jadi. Betul? Kalau Allah nak buat, akan jadi. Bukan akan jadi. Kun fayakun, betul? Allah buat jadi. Kalau Allah kata ini yang last puasa kita, agak-agak ada lagi puasa lepas ni? Tak ada. Takut kita ni rata. Tahu rata? Allah boleh buat tuan, mati smart, senyap mati satu dunia. Tak payah nak gegar dengan virus. Kita tak tahu perancangan Allah Ta'ala. Orang putih kata what's the next, apa yang akan berlaku, Allah akan buat. Kita tak tahu. Itu yang kita bimbang.
Tu tolong semak hati kita waktu di majlis zikir, waktu kita waktu kita solat. Yang ketiga, waktu kita berkhawat di waktu malam, bersunyi-sunyian dengan Allah Ta'ala. Di mana hati kita? Di malam-malam Ramadan, betul? Jangan tidur tuan, tidur sikit cukup, jangan banyak tidur. Kita nak tidur yang lagi lama di mana? Dalam kubur tuan. Itu tidur yang paling hebat. Tidur dekat dunia ni, cuba tanya berapa jam kita tidur, kat mana sedapnya tidur. Sampai sekarang saya tak boleh jawab tu. Sampai sekarang soalan yang Datuk Ismail kamu tanya, dekat mana sedapnya tidur yang 8 jam, 12 jam. Kita ikut, kita taat kata doktor, kita kena tidur 12 jam, 8 jam, betul? Kita tak dengar pun doktor tu kata habis. Doktor kata 8 jam tu minimum untuk baby. Faham? Kita ni atuk baby kan. Bukan atuk, moyang baby. Kenapa nak tidur 8 jam? Takut kita tak tidur di dalam kubur. Dah berumur ni, takkan tidur lagi 6 jam, 8 jam depan. Ambillah, follow Imam Syafi'i, betul? 4 jam, 3 jam, sepertiga je. Sepertiga tidur, sepertiga mentelaah, sepertiga kita beribadah. Macam kita makan juga, sepertiga air, sepertiga oksigen, betul? Sepertiga makanan. Kita kadang-kadang 2/3 nasi. Nampak? Makanan tu lebih. Itu yang lelap. Sedar-sedar dah habis 20 rekat tarawih, dah habis. Rupanya dia boleh lelap waktu dia berdiri. Kita ingatkan ayam tidur berdiri, betul? Manusia pun tidur berdiri. Habis. Tahu-tahu sebenarnya dia follow. Rokok, sujud, dia follow. Dia automatik. Pasal dah biasa semain tarawih, dia automatik follow. Walaupun dalam keadaan gelap. Tu. Saya tak lupa Datuk Agama dulu. Dia mengantuk sangat. Mengantuk sangat. Macam mana Ustaz ceramah? Cakap, dah cakap, hari-hari cakap. Dia tak sedar, dia dah tidur. Dia cakap. Pasal dah biasa, mula tu cakap, automatik. Mata, dah tidur lah. Sekarang saya sedar hari ni. Tu contoh kan, jangan main. Bila dah hari-hari buat, dia jadi macam makan nasi tu. Ni dia dah stabil. Kalau tertidur pun dia akan jalan tu. Automatik tu. Ni sekarang sedar ni. Tu. Maksudnya ni, hati yang ketiga, waktu kita bersunyi-sunyian dengan Allah Ta'ala. Pasal apa? Golongan yang hatinya hidup ni ada 8. Disenaraikan ni ciri-ciri 8 hati yang hidup. Pertama, bila disebut nama Allah Ta'ala, hati akan gemetar. Ni, kalau betul-betul orang yang takut dengan Allah Ta'ala, hati dia hidup. Bila dengar azan saja, dia bimbang. Takut dia. Takut dengan, bukan dengan manusia, dengan Allah Ta'ala. Atau binatang pun takut, haiwan pun takut. Gajah Abraha bawa ke Mekah nak langgar Kaabah, ada dalam surah, betul? Ababil. Takut, berundur gajah tu. Berundur. Gajah bukan gajah Malaysia kan, gajah Afrika. Dia punya gading tu tak tahu puluh kaki. Gadingnya bukan gajah ni. Gajah Malaysia kita nampak besar, betul? Rupanya gajah Afrika zaman Abraha tu lagi hebat, besar. Tu. Gajah tu pun berundur nak melanggar masjid. Orang Afrika Negro nak pindah ke kawasan Afrika, penuh dengan binatang buas. Apa dia sebut? Dia sebut nama Allah Ta'ala. Sejarah dia, pembukaan negara Afrika. Orang Negro sebutnya nama Allah Ta'ala, zikrullah nama Allah Ta'ala, lalu keluar binatang-binatang buas. Baru dia boleh dapat tempat tinggal. Itu sejarah Afrika. Nampak? Binatang yang takut dengan nama Allah Ta'ala. Kita terserempak dengan harimau. Apa kita sebut? 911. Tak jadi tuan. Kita jadi 119. Betul? Tu takbir kita, sebut nama Allah Ta'ala, panggil Allah Ta'ala dan terus, betul? Bukan takbir raya. Kalau takbir raya, kita kena raya. Tu rimau tu kan depan. Tu kena tendang kita babak tu. Lepas tu kita bila dengar nama Allah Ta'ala, hati yang hidup dia gemetar. Yang kedua, hati yang hidup bila dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah iman. Hati yang bertambah rindu, cinta, sayang kepada Allah dan Rasul. Sebab tu kena menangis kan? Kena menangis bila dengar ayat Quran ni.
kena nangis. Orang Taman Mesra Kajang kata, macam mana Ustaz dah tua ni, susah betul nak nangis, dia kata. Panggil orang rumah, cubit. Ya, tak boleh menangis, keras hati dia. Patutnya kita kena nangis. Kata Nabi, kena buat menangis. Pasal kita nak takutkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Kalau tidak, kita keras hati. Lepas tu kita kena cari jalan. Bila dengar ayat Allah Ta'ala, kita tengok terjemahan, bimbang kita, takut. Pasal apa? Dalam Al-Quran ni ada khabar duka cita, ada khabar gembira. Khabar gembira, syurga Allah menanti kita. Itu jadi takwa tu, la'allakum tattaqun. Takwa, tatawadu, qaf, qana'ah, wa wara', ya haqqul yakin, ainul yakin balasan Allah. Ini Ramadan. Allah dah standby kan orang yang berpuasa, pintu yang special dipanggil pintu apa? Ar-Rayyan. Tu hebatnya orang puasa special, dia punya entrance dia. Allah, tuan, itu yang kita nak sebenarnya. Yang di sini ini sementara saja. Section 4 tambahan. Betul sini. Section 4 tambahan sementara. Orang Jawa kata ini tempat kita mampir saja. Betul tak betul? Orang Jawa, orang Indonesia. Ya, tu. Kita orang saya separuh Jawa. Ya. Sini tempat mampir. Rumah besar mana pun, rumah tingkat mana pun, tiang besar mana, tiang Roman ke, tiang apa, ini tempat sementara saja. Cukup masa Allah panggil. Nampak? Satu-satu. Yang COVID tiap-tiap hari Allah panggil. Betul? Hari ini semalam 4, sebelum tu 10, single number, double digit, semua cukup. Sibuk tak malaikat? Sibuk tuan. Malakul maut terlalu sibuk. Sekejap dia mereka paling sibuk. Bayangkan nak bertugas macam mana malakul maut. Memang penuh tugas dia sekali. Pasal apa? COVID. Dah 134 juta dalam dunia kan, 134 juta. Malaysia dah mati pun 1000 lebih. Tu kena renung dan sibuknya malakul maut. Tapi dia dapat tak cabut nyawa orang? Memang dapat. Tu kerja dia. Besok last kali dia cabut nyawa di sini. Malakul maut. Tu dia ingatkan dia cabut nyawa orangnya. Tak. Satu hari besok dia sendiri akan cabut. Dalam kitab dia tulis besok dia pergi antara boundary syurga dengan neraka tu, dia duduk tengah-tengah, dia cabut nyawa dia di situ. Jeritan tu kalau orang dengar waktu dia cabut nyawa dia, jeritan tu kalau orang dengar orang mati. Malakul maut. Tu kena renung kita. Yang seterusnya hati yang hidup. Yang ke berapa? Yang kedua, ketiga. Hati yang sentiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kita tawakal. Kita keluar rumah tadi, Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kita gantung dengan Allah Ta'ala. Pasal apa? Sekarang depan mata. Betul? Apa depan mata? Virus C19. Itu peringatan Allah Ta'ala. Bukan live streaming ni. Ini live streaming. Jadi live streaming. Yang kita dapat ni, yang kita pakai topeng semua ni, itu depan mata. Yang macam mana Fir'aun dapat depan mata waktu Nabi Musa belah laut. Fir'aun nampak laut terbelah. Kalau ikut aku hukum maka tak logik kita. David Copperfield dia buat, betul? Kalau dia boleh buat, dia pun tak mampu. Dah pencin pun David Copperfield. Nampak? Fir'aun dapat depan mata. Bukan live. Bukan live streaming. Bukan. Depan mata Allah bagi ingatan. Ular ahli sihir Fir'aun ditelan tongkat Nabi Musa pun depan mata. Apa jadi dengan ahli sihir Fir'aun? Sujud terus. Fir'aun bertenang lagi. Nak ingatkan kita sekarang pun dapat depan mata. Kita kalau tak juga beringat, sama level tak dengan Fir'aun. Fir'aun 2 kali. Total 13 kali mujizat. Fir'aun 2 kali depan mata. Kita kalau dapat ni, kita tak beringat juga. Allah bukan. Kita pula dapat COVID, kita dapat juga hadiah paling agung. Apa dia? My Quran Time. 4 jam sehari depan mata. Bukan hebat, bukan calang-calang vaksin tuan. Itulah vaksin yang paling hebat yang Allah hantar. Kalau kita tak beringat juga, nak ke mana tuan kita? Ni peringatan Allah Ta'ala.
Jangan ingkar, jangan lawan, jangan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Dibimbangi kita tak tahu apa yang orang buat lepas ni. Yang ke empat, hati yang sentiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kita nak keluar ni doa kan? Doa keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahi al-azim. Walaupun jalan kaki kan, doa. Pasal apa? Kita keluar pun di rumah kita dah macam-macam di luar, betul? Ni tengah puasa pula. Start kereta, alhamdulillahillazi sakhkhara lana. Doa kenderaan ada lagi, ada satu lagi ayat yang bunyi bismillahi majriha wal mursaha inna rabbi la ghafurur. Ada lagi satu ayat, Ghafir, surah Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku serah bulat-bulat pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Allah melihat. Tolong tuan amalkan zikir untuk perisaikan kita waktu di dunia, bukan dunia saja, di akhirat besok. Apalagi dalam kubur nanti, kubur ni siang dah gelap tuan-tuan. Gelap. Orang yang masuk kubur gelap. Yang sedih masuk kubur dengan plastik. Tahu plastik? Orang yang konvik, dia bukan kafannya, lepas kafan apa dia buat? Zip plastik. Perlu tak? Tak tahu nak kata tuan. Semayang 6 orang. Siapa dia? KKM. Betul tak betul? Itu ya. Allah tuan, hebatnya mati sekarang. Bukan macam dulu mati boleh hantar usung ramai-ramai. Sekarang mati zip terus masuk, sembuh ubat tanam. Wah, dah tanam sembuh lagi ubat. Teruk dengan zaman sekarang. Tu kena renung kita, ya. Kita dalam tu seorang-seorang, apa benda nak menjawab dengan dua makhluk yang Allah hantar, yang sehebat-hebatnya makhluk, yang tak pernah diceritakan yang dah jumpa. Yang dah jumpa tu tak pernah cerita kat kita. Pasal apa? Dia tak balik kan? Dia tak balik lagi dah. Habis dah, ya? Game over. Yang ke berapa? 4, 5. Hati yang terkesan daripada pandangan mata, melihat pandangan mata hati. Surah Al-Hijri ayat 75. Hati, bila mata hati, bila Allah tunjukkan penyakit virus macam-macam sekarang ni, kenalah beringat mata hati kita. Siapkan diri kita. Yang keenam, hati yang mudah mata untuk menangis kerana takutkan betul-betul dengan Allah. Itu hati yang hidup. Senang nak menangis, bukan menangis tak balik kampung. Ini mudah menangis pasal tak balik kampung raya. Kena pula lagu raya timbul, betul? Allah tuan-tuan, payah tuan. Lagu raya je, tak tahu. Bila terdengar, sedih, letak balik periuk. Itu Allah. Saya baru dikena waktu Sekajang. Lalu depan kedai RM2 ke, kedai buah, terjalan dulu nak pergi ke TM, nak bayar bil. Lalu tu kedai tu bukan kedai orang Melayu, dipasangnya lagu raya. Tak jadi saya balik dah kita, tak jadi bayar bil. Lagu raya tu kita tak ada anak kita yang jauh, akhirnya terdengar lagu raya tak teraya, masuk balik kita. Sedih sangat. Tu ustaz tu namanya, tu teruk sangat kita. Hati yang mudah menangis, hati yang hidup. Yang akhir sekali, hati yang berlumba-lumba, membesarkan akhirat, kenal Allah, kemudian takut pada Allah. Hati hidup, dia membesarkan Allah Ta'ala, membesarkan akhirat. Ini kita besarkan waktu Ramadan, kita besarkan Ramadan. Jangan tangguh kan, ini takut Ramadan terakhir, betul? Kita besarkan akhirat. Yang ke-8, hati yang berlumba-lumba melakukan kebaikan beribadah. Ni Ramadan. Waktu Ramadan jadi khusus, bila habis Ramadan, jangan tinggal pula tasbih kita, jangan tinggal pula duha kita, jangan tinggal pula Quran kita. Jangan tuan-tuan, teruskan. Dah training 30 hari Ramadan, kita bawa pada 11 bulan yang akan datang. Maksudnya, schedulekan kita, cantik. Kerja-kerja, tapi Quran jangan tinggal. Yang kita dah khusus. Habis 8 hati yang hidup. Balik pada kita tadi, kerjakan kewajipan-kewajipanmu tepat pada waktunya. Tu jaga bab solat kita tadi, puasa kita, jaga
Waktu sahur kita boleh tengok. Waktu buka puasa ni jaga sikit. Kadang-kadang kita pasan, kita duduk bangi. Balik kampung, buta. Sama tak waktu bangi dengan buta? Tak sama tuan, walaupun seminit, jangan main. Batal puasa kita. Walaupun seminit, beza. Buta kiri, buta kanan, lambung kiri, lambung kanan. Jangan main. Silap 1 minit, setengah minit pun batal puasa kita. Cek betul-betul. Pasal kita dah ada bab pengiraan masa. Betul? Yang ketiga, jangan menurutkan hawa nafsu syaitan kerana ia hasut kepada manusia. Ni, manage. Bila puasa dia pecahkan nafsu kita ni. Manage, uruskan betul-betul nafsu kita. Jangan yang keempat, hendaklah lidah selalu basah kerana zikir kepada Allah. Jangan berhenti kan. Ni peluang kita. Ramadan pahala sunat jadi fardu. Betul? Tu. Sunat kita berzikir jadi fardu pahala. Jangan lepas. Lepas tu bila baca Quran, pahala dia hebat. Apalagi kita tengok tadabbur dia, tazakkur dia. Hebat pahala. Jangan miss. Tutuplah TV, tutuplah movie, berhentilah YouTube tu movie. Janganlah sibuk lagi nak YouTube dengan politik apa semua. Cukuplah. Ni Ramadan tuan-tuan. Tolong pesankan anak kita, berhenti main game, berhenti tengok movie. Cukup dulu. Kita tak tengok aurat orang, tapi dalam movie aurat siapa kita tengok tuan-tuan. Walaupun tak hidup dalam movie, tapi bergerak-bergerak animation, betul? Rosak kita. Mata ni habis pahala kita. Nampak? Cukup. Stop lah. Boleh? Benar? Tunjuk. Tutup TV 30 hari. Boleh tak? Susah Ustaz, tak tahu masa. Ada juga alasan tu. Boleh tengok berita, boleh tengok. Betul? Dokumentari boleh tengok. Cerita movie, drama tu cukup. Mana ada semua yang tutup 100%? Iklan. Mana tutup 100%? Iklan shampoo. Tunjuk apa? Ada orang lelaki pakai shampoo. Jangan harap producer takkan ambil pun lelaki tunjuk pakai shampoo. Betul? Jangan harap lah. Jangan harap. Shampoo mesti perempuan juga. Iklan kereta. Apa kena mengena perempuan tu dengan kereta? Kan pelik tu. Macam-macam. Tapi orang beli juga kereta. Dia anggap beli kereta dapat perempuan tu. Rosak kan. Mata ni, perut boleh puasa, kaki boleh puasa, mata belum tahu. Itu pahala habis. Habis pahala. Jagalah mata kita. Hendaklah lidah kita zikir. Yang kelima, jangan memakmurkan dunia kerana ia akan merosakkan akhirat. Kita nak aman sangat dunia kita. Rumah nak aman, selesa, semua cukup, aircon cukup. Amannya dunia, betul? Jangan tu merosak. Tu yang sayang tinggal nak pergi surau. Bawa beli TV, sayang tinggal nak tinggalkan TV. Nak pergi surau, azan tak apa, kejap lagi. Akhirnya movie, betul? Habis. Tangguh pukul 12 malam tengok sembahyang Isyak. Habis. Padahal boleh berjemaah maghrib. Buka puasa ke rumah tak apa, buka puasa terus berjemaah. Peluang Allah bagi peluang berjemaah di masjid. Tak pergi juga Ramadan kan? Rugi sendiri. Yang keenam, hendaklah engkau sentiasa sayang dan menasihatkan kaum muslimin. Sesama kita ni tak boleh buat perangai nafsi. Hal engkau, hal aku. Tak boleh. Waktu bila boleh? Waktu besok di akhirat. Bukan sesama manusia, sesama keluarga kita pun kita kata nafsi. Hal kau, hal aku. Ada cerita dalam kitab ni. Suami pahala dia satu lagi nak masuk syurga. Kalau tak ambil, tak dapat, habis ke neraka dia. Jumpa isteri dia. Isteri yang dia cintai. Isteri yang disayangi. Tak berani nak tambah lagi. Takut dia. Bukan takut, isteri pun tak takut langsung dengan dia. Tak kahwin, mati isteri tu, masuk dalam kubur, tak kahwin juga dia. Sayang dia. Tapi besok di akhirat diminta pahala isteri tu. Dapat? Isteri kata nafsi. Hal kau. Betul awak sayang saya tu, sampai nak kahwin lagi pun awak tak bagi. Betul? Dia cakap tu. Kita pun sakit hati tu. Nampak? Tapi yang hebatnya apa? Dia takkan bagi. Pasal apa? Isteri tu je pahala, cukup makan. Dia bagi suami, dia pula masuk ke neraka. Wah, jumpa anak kandung dia sendiri pun sama juga. Betul, dulu ayah sayang saya,
Tapi saya ni paling cukup makan aja. Kalau saya bagi, saya pula terjerumus. Minta maaf. Habis senang. Kena aku juga. Ni jaga ya. Abu Lais As-Samarkandi dia berkata, seharusnya seorang Muslim kasih sayang kepada sesama Muslim. Sebab itu tanda sejahtera dan bahagia dikatakan. Bahawa tanda sejahtera, sebab itu tanda sejahtera dan bahagia sesama Muslim. Ya, sebab tu dalam ni taman tak boleh main seorang-seorang. Maksudnya kita kena beramai-ramai bermasyarakat kita. Tu Islam, cantik Islam. Ya. Dikatakan bahawa tanda sejahtera bahagia itu ada 11 dalam kitab. Tanda-tanda. Kita nak mati kan, nak masuk kubur, mesti ada bab sejahtera. Nak menghadap Allah Ta'ala. Ada 11. Saya baca poin ni. Boleh tak? Tidak sampai waktu duha ni. Boleh kan? Cuti kan? Tak ada mana. Nak minum pun tak boleh kan? Okey, yang pertama, tanda sejahtera, tidak rakus kepada dunia dan benar-benar inginkan kepada akhirat. Orang yang bahagia ni, dia tidak kejarkan bab dunia. Sambil lewa je ambil dunia ni. Sambil berjalan. Dia tidak rakus, tidak tamak. Kalau tamak sangat, rosak. Itu akibat dia. Yang kedua, orang yang tanda bahagia, tanda sejahtera, sangat menumpukan kepada ibadah dan mempelajari Al-Quran. Tak kira dah berumur macam mana, boleh tak baca Quran? Boleh tuan-tuan. Jangan tangguh, jangan malu. Saya pernah jumpa tuan-tuan, orang yang dah berumur 79 tahun. Kita bukan test, kita ajak dia baca Fatihah saja. Bukan saya ajak pun, anak-anak perempuan kami. Ajak baca program motivasi solat bersama orang, masyarakat kita buat. Kita test, tak panggil seorang pun, baca sama-sama. Anak saya kesan, tak boleh baca, baru balik Mekah. Kalau dah tak boleh baca Fatihah tuan-tuan, apa jadi solat? Solat apa jadi? Walaupun dia hafal Waqiah, walaupun dia hafal Sajadah, tapi Fatihah tak boleh baca, apa jadi dengan solat tuan-tuan? Habis. Umur dah 79 tahun. Kita tegur dia. Anak saya tanya, apa masalah? Dia malu nak belajar. Tangguh. Akhirnya dah berumur 79 tahun. Allah tuan-tuan, kemana solat dia selama ini? Kemana solat dia menghadap Kaabah? Dah sampai depan Kaabah pun masih lagi bukan tak betul Fatihah. Kalau tak betul kita boleh betulkan. Tak boleh baca. Berlaku tuan-tuan. Jangan tengok tempat lain, tengok di dalam rumah kita. Berapa kerat yang boleh betul-betul baca Al-Fatihah. Tolong tuan-tuan, ini maksud dia. Jangan dibiarkan berlarutan sampai dah berumur gitu. Ini bukan nak mengatakan, kena cakap. Cantiknya AJK Surau, kata Ustaz Somad, cari, tolong detect kemungkinan ada lagi yang masih lagi tak boleh baca Al-Quran. Orang sujud, dia sujud. Orang rukuk, dia rukuk. Orang doa, dia doa. Rupanya dia tak boleh baca Quran. Dia tak boleh baca dalam sembahyang. Ada. Kami dengan Tuan Guru pernah terserempak. Orang tu hantar nak kurban lembu, raya kurban, nak hantar kurban. Dia masuk masjid, sembahyang, kita tengok fashion baru kata Tuan Guru. Sembahyang tak ada rukuk, sembahyang berdiri sujud, berdiri sujud, berdiri sujud. Allah. Tokek tu bukan pekerja, tokek. Yang bani tegur Tok Guru lah. Rupanya dia memang tak pernah ke masjid, tak pernah ke surau. Bila datang masjid, hantar kurban. Dia sembahyang berdiri, sujud, berdiri sujud. Tok Guru kata, ini fashion baru, kita kena tegur. Berlaku kan, sahabat tak nak mengaji. Tu, tolong tuan, kesan sahabat-sahabat kita. Bukan nak aibkan dia, tapi kita cari sayangkan sesama kita. Yang ketiga, tanda sejahtera, sedikit bercakap kecuali jika perlu. Orang yang sejahtera ni, dia cakap sedikit. Sebab tu Ramadan jaga bab lidah kita. Sekarang tak bercakap, sekarang bukan handphone. Tu payah kan nak jaga. Lidah tu dapat sini dah transfer ke sini. Yang keempat, menjaga sembahyang yang 5 waktu. Orang yang sejahtera, dia tak pernah miss 5 waktu, apalagi berjemaah. Yang kelima, bertawaduk, merendah diri, tidak sombong. Tu tadi dalam puasa, la'allakum tattaqun. Tawaduk, takut dia dengan Allah, bukan takut, malu dia dengan Allah Taala. Sepatutnya kita malu dengan Allah Taala. Allah bagi peluang sembahyang di surau, di masjid
Pasal apa? Sebelum ni tak dapat, betul? Tak pernah seumur hidup tak sembahyang tarawih di masjid. Sampai ke level apa tuan? Saya pernah tanya satu tempat, ada orang last year tarawih. Saya tanya, macam mana Pak Cik tarawih tahun ni? Tak buat Ustaz. Kenapa? Masjid tutup. Dia anggap tarawih tu wajib di masjid, wajib di surau. Pasal AJK tak bagi tahu. Kemungkinan AJK tak bagi tahu. Boleh sembahyang tarawih di rumah. Dia tak info pun. Dia balik rumah, lepas buka berapa? Kita relax, sahur, makan-makan. Tu je. 30 hari Ramadan habis macam tu. Allah Tuhan berlaku. Ni pasal apa? Dia tak ketahuan bab bolehnya sembahyang padahal boleh baca khutbah di rumah. Betul? Berlaku tak tahun lepas? Berlaku dah. Siap pakai tongkat, siap pakai penyapu baca khutbah. Allah tu masuk sana. Perik kan baca khutbah dalam keluarga ni, betul? Bukan orang lain menengok tu, orang sendiri. Rumah sendiri, orang anak-anak sendiri. Kena gelap macam-macam. Macam mana? Kamera pula online tu. Dahsyat kan? Itu cubaan. Menggeletar ya. Bukan menggeletar dengan orang, menggeletar dengan keluarga kan? Nak baca khutbah, berlaku dah terlepas. Yang keenam, bersahabat dengan orang-orang solehin. Kata Tuan Guru, jangan miss 7 hari. Cari orang-orang soleh dekat hati kita. Tak dapat Tok Guru, Tok Bilal, Tok Imam, Tok Siap, ataupun orang-orang yang tergantung-gantung hati di dalam masjid. Tu jangan kita lepas pula. Jangan lebih daripada 7 hari, kata Datuk Ismail Gamus. Boleh betul? Itu jangan lepas. Yang ketujuh, menjauhkan diri dari haram sedikit ataupun yang banyak. Jangan. Tanda hati yang sejahtera, dia takkan ambil walaupun sekupang, walaupun 1 sen, dia takkan ambil. Dia takkan berani subhat. Bukan tak ambil, yang subhat pun tak berani. Itu kena penuh. Yang ke-8, tanda hati yang sejahtera, pemurah dan baik hati. Dia takkan berhenti. Dia tak tunggu Ramadan. Sebelum Ramadan jalan ringan tangan dia nak bersedekah. Contoh Rasulullah SAW tak berhenti bersedekah. Ni Ramadan tolong. Tak banyak sikit. Kita ikut kata Tuan Guru Arundin. Bersedekahlah, jangan tunggu kaya. Bersedekahlah sampai jadi kaya. Kita nak kaya di sana, bukan di sini. Sini sekejap saja, mampir. Betul? Orang Jawa kata mampir. Yang ke-9, kasih sayang kepada semua makhluk. Batu kita ni dalam dunia ni, Ramadan, bab silaturahim, betul, bermasyarakat. Ada bab kasih sayang. Yang cantik dengan mak bapak kita tu kan. Mak bapak, saya ingat balik, kau boleh ulang balik. Puasa, kau dapat peluang rentas negeri, rentas daerah, rentas desa. Rentas desa tu berlari betul. Dapat rentas, dapat peluang bersahur, dapat peluang berbuka, baliklah. Jangan dikejar raya. Raya tak balik tak masalah. Puasa tu paling hebat. Pasal apa? Pahala dia hebat. Yang sunat jadi fardu, betul? Apalagi kita bersahur, berbuka puasa dengan ibu dan ayah kita. Tu Allah tegur kita sebenarnya. Sekarang tak boleh balik langsung, betul? Dulu boleh balik, tak balik. Buka mana? Nabawi, buka puasa Nabawi. Mana Nabawi? Shah Alam. Masjid Nabawi mana? Madinah Munawwarah tu. Allah buka puasa setengah bulan, betul? Package umrah setengah bulan, ada tak sana? Ada. Wah, selfie hantar kepada mak bapak kampung. Apa jadi mak bapak kampung? Ni dihiris. Sedih, anak 10 orang, seekor pun tak balik. Kerah tu, seekor tu 10 orang, 1 orang pun tak balik. Waktu bila dia balik? Hari raya je. Allah, terlupa pahala Ramadan tu paling hebat. Tak ada. Dia buat dosa dia. Pasal apa? Dia guris hati mak bapak. Seorang pun tak balik. Mak bapak tu tengok jiran anak suruh balik, sedih lah dia. Sedih tak? Kita hiris hati mak bapak kita. Tu kaitan Ramadan dengan keluarga kita ni terlalu dahsyat. Nampak? Tu kadang-kadang kita pasang. Kita ingat banyak buat pahala, rupanya kita menghiris hati orang tu. Berendam dengan mata, bergenang. Tak menangis, dia bergenang. Tu kena renung tu waktu. Kena ulang balik. Kalau kita buat, jaga bab tu, anak-anak kita besok follow tuan-tuan. Kita tak payah suruh, kita didik macam tu. Budak akan observe perangai orang tua dia. Tolong tuan-tuan, ni Ramadan, ada peluang baliklah.
Bukan saya suruh balik kampung. Kalau ada peluang untuk balik bukan saya nak seronok-seronok. Balik bersahur, berbuka bulan Ramadan. Bayangkan kalau balik kita dapat cium tangan dia, dapat cium dahi dia, dapat dekat dia. Allah, tuan-tuan, suka tak suka tuan-tuan? Dia tak payah tunggu 11 bulan. Ni Ramadan paling hebat. Dapat sekali 2 kali boleh, insya-Allah. Yang ke-10, berguna sesama makhluk. Kita jangan main kucing ke anjing ke, jangan kita hina, jangan pergi blender kucing, blender pergi masuk mesin basuh kucing. Tu memang tak ada otak. Itu makhluk Allah Taala. Kucing kesayangan Rasulullah. Cuma kita manageable. Bela kucing manageable. Tak manageable. Urus dia elok. Jangan dibiarkan mengata-kata. Itu je jadi rosak silaturahim antara jiran. Marah atas kereta, bawah kereta, betul? Tu kena-kena. Bela kucing tak salah, ikut Nabi. Tapi berpada-pada bau dia, makanan dia, najis dia, tolong tuan. Kita kadang-kadang tak perasan kita jadi musuh, kita bermusuh ataupun kita membuat dosa tiap-tiap hari. Pasal apa? Menghiris hati jiran pula. Tolong tuan-tuan. Ini bukan orang kata, kena kata. Cakap biar terus terang, biar jelas. Maksudnya hak jiran dalam kitab ni kita akan jumpa hak jiran kata Rasulullah SAW sampai ke pusaka. Level hak jiran. Tu detail tu. Ni kena jaga hak jiran ni. Kadang-kadang bela kucing tapi tak jaga, tak manage. Payahlah. Tu. Yang ke-11, hati yang sejahtera selalu ingat kepada mati. Kalau boleh 1000 kali kata ulama. Tak boleh 100 kali. Tak boleh juga 70 kali. Macam mana kita ingat? Astaghfirullahalazim 70 kali, betul? Nabi buat 100 kali. Nabi yang confirm masuk surga, pegang kunci surga, Nabi baca lagi al-Mulk, baca lagi sajadah sebelum tidur. Kita macam mana tuan-tuan? Confirm ke tak confirm? Tu Nabi tuan. Kita macam mana? Lagi istighfar lagi 100 kali. Ada hadis dia. Tu kena renung kita. Tu antara tanda-tanda bahagia. Tanda yang tak bahagia, pertama, tamak mengumpul harta. Tak berhenti bab tamak. Yang kedua, semangatnya hanya memuaskan hawa nafsu syahwat dan kelazatan dunia. Tak bahagia lagi hati dia. Yang ketiga, banyak bercakap dan keji mulut. Yang keempat, cuai dalam sembahyang. Ada tak cuai? Tu tanda-tanda cakap. Leka dia telap sampai habis sembahyang. Tahu-tahu assalamualaikum. Dah habis. Tolong tuan-tuan, jangan kita cuai sembahyang. Yang kelima, makan yang haram, syubhat, bersahabat kepada orang-orang yang maksiat. Jangan. Itu tanda-tanda yang tidak bahagia. Yang keenam, biadab ataupun tidak berbudi. Janganlah. Malu kita dengar Allah Ta'ala ada bab tawaduk. Yang ketujuh, tanda tidak bahagia, bab sombong dia. Allah bagi Ramadan ni masih lagi sombong dia. Payah. Yang kesembilan, ke-8, tidak berbudi dan tidak suka menolong. Islam tak galakkan. Islam suka menolong kita. Yang kesembilan, ada bab tidak kasih kepada kaum muslimin. Kena ada tuan-tuan. Kena ada bab muslimin sesama kita ni, kena ada bab kasih sayang. Tolong. Yang ke-10, bakhil, kikir. Piramida tunjuk, betul? Cerita haji, bakhil, betul? Nak susah nak cakap lakon tuan. Macam mana nak menjalankan watak bakhil ni semua. Bukan sikit, bukan sikit bakhilnya, memang hebat bakhilnya. Nak beli duit, nak bagi duit anak dia sendiri, beli mesin jahit tu, tak bagi. Demam terus. Watak bakhil tu dia buat, betul? Jangan main. Dia bagi kat duit tu, demam terus. Tapi tewas. Datang Cikgu Murni, elok pula dia. Ni dahsyat dia nak melakon dengan tapi sekarang orang tak ikut tu. Cerita perangai Haji Bakhil. Dalam haji tu bakhil. Allah Akbar. Yang 11, akhir sekali, lupa akan mati. Sebab bila ia akan ingat akan mati, maka ia tidak akan bab akhirat. Habis. 11 hati yang sejahtera, 11 hati yang tidak sejahtera. InsyaAllah tak takut. Mudah-mudahan kita senantiasa sejahtera menghadapi Ramadan. Tinggal lagi 24 hari ini.
Cukup peluang kita green ke putih, jangan kita lepas keluar sesaat pun. Kita jangan miss untuk kita tangkap semua pahala-pahala bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita masuk syurga ikut pintu Ar-Rayyan. Jangan kita masuk ke neraka tuan. Apa? Ada hadis, ada ulama bagi tahu, 30 hari umat Muhammad dibagi Ramadan, masih lagi ada yang jadi ahli neraka. Allah, kita minta jauhkan. InsyaAllah yang terbaik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudah surah Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dawil a'malana wasa'il sadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqna wa ilal khair wa bina wa ala syarrina wa qawlina fid wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasruqu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriqu suwayullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi azam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa as-sami'ul 'alim. Bismillahi 'ala nafsi wa dini. Bismillahi 'ala ahli wa mali. Bismillahi 'ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazzajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghayruk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Tahsanna bil jabarut wa tasamna al malakut alladzi la yaqis